Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membincangkan standard pembelajaran 2.1.3, di mana untuk standard pembelajaran ini murid boleh berkomunikasi mengenai fungsi setiap struktur dalam sel dan membanding dan membezakan sel haiwan dengan sel tumbuhan. Jadi kita ada yang pertama, kita nak mampu berkomunikasi atau maksudnya kita mesti bolehlah bercerita pada orang lain mengenai yang pertamanya fungsi setiap struktur dalam sel. Kemudian kita boleh membandingkan, kita cari persamaan, kemudian kita cari pula perbezaan di antara sel haiwan dengan sel tumbuhan. Jadi dia tunjukkan di sinilah. Ini contohlah, contoh sel tumbuhan, manakala ini contoh untuk sel haiwan. Okey, sekarang tengok dengan lebih detail dahulu mengenai sel haiwan. Jadi ini contoh sel haiwan yang mungkin kita akan dapat lihat di bawah mikroskop. Ini kalau lihat pada struktur ini lebih kepada sel pipi. Okey, jadi struktur yang pertama di bahagian paling luar, yang pertamanya tidak akan membenarkan bahagian dalam ini keluar. Yang kedua, tidak membenarkan juga bahagian kesedaran sel ini untuk masuk secara mudahlah. Di mana membran sel ini dia ada upayaan untuk membenarkan bahan-bahan tertentu sahaja melaluinya, sama ada masuk ataupun keluar sel tersebut. Jadi fungsi membran sel adalah untuk mengawal pergerakan bahan ke dalam dan keluar sel. Bahan yang mungkin masuk, sebagai contoh, cikgu bagi sebagai contoh, yang mungkin masuk dalam sel haiwan adalah air, kemudian nutrien, oksigen dan sebagainya. Yang dibawa masuk, keluar masuk dalam sel. Yang mungkin dibawa keluar adalah contohnya gas karbon dioksida, yang kalau terlampau banyak boleh menyebabkan kematian kepada sel tersebut, kerana karbon dioksida ni dia beracun pada sel. Kemudian kita ada struktur yang dinamakan sebagai nukleus, di mana fungsinya adalah untuk mengawal semua aktiviti sel tersebut. Okey, sebenarnya kita ada satu struktur yang hampir keseluruhan daripada bahagian dalaman sel ini dinamakan sebagai cytoplasma, di mana fungsi cytoplasma ianya merupakan medium bagi tindak balas kimia yang berlaku dalam sel. Okey, jadi di sini tunjukkan ini adalah bentuk sel haiwan secara 3 dimensi. Kita tengok sebelum ini adalah dua dimensi. Dan kalau kita nak ceritakan, kita dapat ceritakanlah. Lihat di sini sel ini mempunyai membran sel, kemudian di dalamnya ada cytoplasma, dan pada cytoplasma ni ada banyak organel-organel lain. Contohnya ini yang bahagian tengah yang bulat ini merupakan nukleus, dan nukleus ini pun ada liang-liang nukleus yang membenarkan keluar dan masuk bahan-bahan genetik ataupun bahan pengangkutan khas untuk menyampaikan maklumat daripada nukleus kepada organel-organel lain. Organel ini ada struktur-struktur yang lain yang ada. Contohnya ada organel yang bersambung dengan nukleus. Ini dinamakan sebagai jalinan endoplasma kasar. Kasar kerana kalau kamu lihat dengan lebih jelas, saya besarkan di sini, kamu nampak bintik-bintik ni. Bintik-bintik pada permukaan jalinan endoplasma kasar ini. Jadi sebab itu dinamakan sebagai kasar, kerana bahagian luarnya ni ada banyak bintik-bintik yang kasar lah. Sebenarnya bintik-bintik yang kasar itu adalah satu struktur, satu organel yang dinamakan sebagai ribosom. Ribosom ini tugas dia adalah untuk
dalam proses sintesis ataupun proses penghasilan protein. Kemudian kita ada lagi disambung dengan salinan endoplasma kasar, ini dinamakan sebagai ini yang tidak ada nampak bintik-bintik pada bahagiannya ni dinamakan sebagai jalinan endoplasma licin. Licin sebab dia tidak ada ribosom pada bahagian atas ni. Okay. Dan ini biasanya tempat untuk menghasilkan lipid, lemak dan sebagainya. Kemudian kalau kamu lihat di sini ada satu struktur yang berwarna hijau ini. Okay, struktur yang berwarna hijau ni kamu nampak dia ada macam bentuk bentuk ketulan-ketulan ni ataupun macam ada bekas isi sini dinamakan sebagai vesicle. Istilahnya vesicle. Ini adalah struktur yang dinamakan sebagai jasad Golgi. Jasad Golgi. Jadi tugas jasad Golgi ini adalah untuk melengkapkan sintesis protein. Di sini sebenarnya jasad Golgi akan menggabungkan protein yang dihasilkan dengan ribosom, digabungkan dengan lipid yang datang daripada jasad jalinan endoplasma licin dan sebagainya untuk menghasilkan satu bahan yang berfungsi. Dan bahan ini akan kalau kamu lihat ini, dia akan keluarkan daripada bahagian dalam sel tersebut. Ini mungkin bahan yang dinamakan sebagai hormon. Hormon ini yang membantu tindak balas dalam badan kita dan sebagainya. Kemudian kita dapat lihat struktur yang ini. Struktur yang ini cikgu akan besarkan sikit. Okey, ini. Ini merupakan struktur dinamakan sebagai mitokondria. Tugas dia adalah untuk menghasilkan tenaga. Okay. Jadi semua benda hidup perlu kepada tenaga. Okay. Jadi tenaga tersebut dalam sel dibekalkan oleh mitokondria. Okay. Yang akan menukarkan campuran glukosa dan juga oksigen kepada tenaga, karbon dioksida dan biasanya sedikit air lah. Itu tugas organel. Jadi dalam sel ini ada banyak organel yang memainkan fungsi-fungsi yang khusus. Dan di sini satu lagi tidak dinyatakan, tidak diberitahu kepada kamu. Itu adalah struktur besarkan sikit. Ini struktur yang dinamakan sebagai centriole. Jadi tugas centriole ini nanti adalah semasa proses pembahagian sel. Centriole ini akan memegang pada bahan genetik dan akan memisahkan bahan genetik tersebut. Itu secara umumnya lah. Okey, sebenarnya ini adalah sel tumbuhan. Sel tumbuhan dapat kita lihat dengan jelas kerana bentuknya hampir sama. Jadi ini yang disebutkan dengan bentuk yang tetap. Kerana apa? Kerana sel tumbuhan dia ada dinding sel. Jadi ini secara lebih detail, secara lukisan 2 dimensi, 2D, 2D. Yang pertama kita ada struktur nukleus. Jadi nukleus pada sel tumbuhan samalah fungsi dia dengan sel haiwan untuk mengawal semua aktiviti sel. Kemudian kita ada membrane sel. Di bawah dinding sel kita ada membrane sel. Tugas dia pun sama dengan sel tumbuhan tadi, mengawal pergerakan bahan ke dalam dan keluar sel. Okey, kemudian matriks yang boleh dikatakan paling besar sekali. Matriks ni maksudnya campuran antara pepegal dan juga cecair. Cytoplasma ni merupakan medium bagi tindak balas kimia yang berlaku dalam sel. Jadi apa yang dimaksudkan dengan tindak balas kimia? Contohnya respirasi, proses menghasilkan tenaga adalah tindak balas kimia. Kemudian tumbuhan boleh melakukan fotosintesis. Jadi fotosintesis juga merupakan tindak balas kimia. Okey, sebenarnya di bahagian paling luar kita ada dinding sel dibuat daripada selulosa. Tugas dia memberi sokongan, perlindungan dan bentuk yang tetap kepada sel. Jadi itu
perbezaan yang ketara di antara sel tumbuhan dengan sel haiwan. Sel haiwan tidak ada dinding sel. Okey, seterusnya. Ini pun yang kita dapat lihat tadi, kewujudannya dalam sel pipi manusia atau sel haiwan tadi. Jadi struktur ini dinamakan sebagai vakuol. Tugas dia memberi sokongan kepada sel apabila dipenuhi air. Jadi vakuol ini dia akan menyerap air. Okay? Dia akan menyerap air. Contohnya kalau kita ada pokok sawi ataupun sayur sawi itu yang mak kamu mungkin beli dekat pasar, kemudian disimpan dalam peti ais. Jadi selepas dikeluarkan, selepas sehari biasanya kamu dapat lihat sawi tadi layu. Dia layu, dia tak segar. Macam mana nak segarkan dia? Kita rendam sawi tadi dalam air. Maka selepas beberapa ketika sawi itu jadi segar. Jadi kesegaran itu disebabkan oleh bila kamu rendam dalam air, ada banyak air. Air tadi akan masuk dalam sel tumbuhan ini dan akan berkumpul dalam vakuol ini. Jadi vakuol ini akan jadi lebih besar. Okey, maka dia akan memberikan satu tekanan hidrostatik pada dinding sel, menyebabkan kamu nampak sawi tadi nampak segar, nampak istilah saya ini segar, nampak segar. Maksudnya dia ada kandungan air yang banyak, nampak segar. Jadi tugas dia adalah memberi sokongan kepada sel dalam bila dipenuhi dengan air. Okey, kemudian kita ada satu lagi struktur yang tidak wujud dalam sel haiwan, dinamakan sebagai kloroplas. Dan di sini kalau kamu perhatikan, kloroplas ini diwarnakan hijau. Untuk menunjukkan kloroplas ini adalah satu organel di mana di dalamnya ada bahan atau pigmen berwarna hijau dan dinamakan sebagai klorofil. Dan tugas klorofil dalam kloroplas ini adalah untuk menyerap tenaga cahaya dan digunakan semasa proses fotosintesis. Fotosintesis adalah dua patah perkataan. Foto adalah cahaya, sintesis adalah proses menghasilkan sesuatu. Atau membina sesuatu. Jadi kalau kita faham secara umum, fotosintesis bermaksud satu proses membina atau menghasilkan sesuatu yang menggunakan tenaga cahaya. Itu secara umum apa yang dimaksudkan dengan fotosintesis. Okey, jadi ini sekarang ni kita ada satu sel tumbuhan dalam bentuk 3 dimensi. Jadi berdasarkan apa yang telah kita bincang, jika kamu ingat apa sekali kita bincang dan kamu faham, kamu akan boleh menceritakan tentang sel tumbuhan ini. Apa yang kamu nak ceritakan, kamu boleh ceritakan mengenai komponen-komponen yang ada pada sel tumbuhan. Contohnya bahagian luar. Paling luar ini adalah sel, bahagian sel komponen sel dinamakan sebagai dinding sel. Apa fungsi dia? Untuk memberikan sokongan, untuk memberikan bentuk yang tetap kepada sel haiwan. Kemudian struktur ini, apa nama dia? Struktur ini adalah nukleus. Tugas dia apa? Untuk mengawal segala aktiviti yang berlaku dalam sel tersebut. Yang ini tak perlulah kamu ceritakan sebab saya tak cerita tadi. Yang ini pula, yang ini diceritakan tadi. Ini adalah organel yang bernama kloroplas. Berwarna hijau kerana dia ada pigmen berwarna hijau untuk melakukan proses fotosintesis. Bahagian yang banyak ni nampak warna macam pinkish, piki-piki ni atau warna merah jambu ni atau pink ni adalah cytoplasma. Berlakunya metabolisme sel. Dan ini adalah saya sebut tadi satu organel yang tugas dia mengawal air yang menyebabkan kesegahan, memberi sokongan pada tumbuhan, dinamakan sebagai vakuol.
Jadi, jika kamu tak mampu bercerita tersebut, kamu kena ke belakang sikit pada video ini dan tengok semula lah sehingga kamu ingat dan kamu faham. Biasanya tengok perbandingan antara sel haiwan dan sel tumbuhan. Jadi dari segi diagram ini perbezaan dia dan kamu dapat lihat dengan jelas sebenarnya. Kalau dari segi persamaan, perbandingan ini kita bila ditanya soalan berikan perbandingan, kamu mestilah mampu memberikan yang pertama sekali persamaan. Yang kedua, kamu berikan perbezaan. Secara umumnya, persamaan taklah sebanyak perbezaan. Kalau kita tengok di sini yang persamaan dari segi strukturnya apa? Contohnya sel tumbuhan ini, sel haiwan ini ada nukleus. Sel tumbuhan pun ada nukleus. Sel haiwan ada cytoplasma. Sel tumbuhan pun ada cytoplasma. Sel haiwan ada membran sel. Sel tumbuhan pun ada membran sel. Yang lain, dinding sel. Ada tak pada sel haiwan? Brachial ada tak pada sel haiwan? Chloroplast ada atau tidak pada sel haiwan? Jadi jika dalam soalan kamu diberikan gambar rajah, perhatikan, fahami dahulu gambar rajah. Gambar rajah dalam sains ini diberikan pada kamu untuk memberikan maklumat kepada kamu. Okey, jadi tadi kita tengok dulu dari segi persamaan. Yang pertamanya dari segi fungsi dia. Sel adalah unit asas sel haiwan dan juga sel tumbuhan. Jadi kamu kena ingat cara konsepnya, semua benda hidup dibuat secara asasnya daripada sel. Tak kira lah ianya haiwan ataupun ianya tumbuhan. Okey, yang kedua, persamaan yang kedua, kedua-duanya mempunyai membran sel. Kedua-duanya mempunyai cytoplasma dan kedua-duanya mempunyai nukleus. Jadi itu persamaan dari segi struktur. Okey, perbezaan. Biasanya memang perbezaan akan lebih banyak berbanding dengan persamaan. Yang pertama dibandingkan dari segi bentuk. Sel haiwan mempunyai bentuk yang tidak tetap. Manakala, jadi ayat manakala atau tetapi ini sebenarnya kita gunakan untuk menunjukkan perbezaan. Jadi ayat yang contoh saya sebut tadi, sel haiwan mempunyai bentuk yang tetap, tetapi sel haiwan mempunyai bentuk yang tidak tetap, tetapi sel tumbuhan mempunyai bentuk yang tetap. Perbezaan yang kedua, sel haiwan tiada dinding sel, manakala sel tumbuhan ada dinding sel. Sel haiwan tiada kloroplast, tetapi sel tumbuhan mempunyai kloroplast. Yang keempat, sel haiwan tiada brachion, tetapi sel tumbuhan ada brachion. Itu konsep ataupun cara nak kita bina ayat dalam sains. Ayat kita mestilah ringkas dan padat. Kita tak perlu tulis panjang-panjang pun sebenarnya, tapi ringkas dan padat. Okey, inilah tata buih untuk menunjukkan perbandingan di antara sel haiwan dan juga sel tumbuhan. Jadi kita ada di bahagian tengah ini yang diwarnakan dengan warna kuning. Dan kalau kita lihat pada anak panah ini, maksudnya ini adalah sifat yang dipunyai bersama oleh sel haiwan dan juga sel tumbuhan. Jadi ini bahagian tengah warna kuning ini merupakan persamaan di antara sel haiwan dan sel tumbuhan. Contohnya, sel haiwan mempunyai cytoplasma. Sel tumbuhan pun mempunyai cytoplasma. Sel haiwan mempunyai membran sel. Sel tumbuhan pun mempunyai membran sel. Sel haiwan mempunyai nukleus. Sel tumbuhan pun mempunyai
nukleus. Manakala yang bulat, diagram yang dibulatkan warna putih ini merupakan perbezaan. Contohnya yang pertama, ini adalah perbezaan yang pertama. Sel haiwan tidak mempunyai bentuk yang tetap. Sel tumbuhan mempunyai bentuk yang tetap. Okay. Sel haiwan tiada dinding sel. Perbezaannya, sel tumbuhan mempunyai dinding sel. Okay. Sel haiwan tiada kloroplas. Sel tumbuhan ada kloroplas. Sel haiwan tiada bakiol. Sel tumbuhan mempunyai bakiol. Ini cara kita membaca tabuh ini. Okey, sekian untuk bahagian ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.